Ini dia Insta360 X3 yang baru saja dilancarkan. Dah tak ada nama One pada model kali ni, hanya gunakan nama yang very simple saja, Insta360 X3. So model ni adalah upgraded daripada One X2 yang dilancarkan pada tahun 2020. Banyak upgrade yang diorang lakukan dari segi rakaman video, features dan juga physical tu sendiri membuatkan aku memang excited nak kongsikan dengan korang semua pada video kali ni tentang apakah yang menarik, pembaharuan dan juga sedikit kekurangan yang korang semua perlu tahu sebelum korang nak dapatkan Insta360 X3 yang baru ni. Okay, let's talk about it. Yang pertama sekali, rekaan untuk Insta360 X3 ni masih mengekalkan form factor design macam model sebelumnya. So dia masih dengan rekaan yang memanjang dan memang mesra untuk masukkan dalam poket seluar ala-ala macam bawa phone yang bersaiz kecil. Dengan material body jenis rubber dan hard matte plastik yang rugged, tahan lasak dan boleh masuk dalam air sehingga kedalaman 10 meter. So kalau korang nak gunakan kamera ni untuk tujuan aktiviti yang berair macam water rafting ke swimming dan sebagainya, memang tak ada isu gunakan Insta360 X3 ni. Sebenarnya apa yang paling special sekali dengan model baru kali ni adalah dia punya touchscreen tu dibesarkan daripada saiz yang kecil sebelum ni kan. So saiz untuk skrin yang ada pada X3 kali ni adalah 2.29 inci yang memang very responsive, mudah untuk touchscreen tukar-tukar mood dan tengok display kamera dia lah. Kalau sebelum ni kita just boleh tengok display yang bulat kan, tapi kali ni display dia berbentuk petak portrait yang memang very easy untuk kita nak tengok everything dan juga nak touchscreen tu memang very responsive. Itu yang aku paling suka sekali dengan skrin dia. In fact model X3 kali ni pun lebih banyak pilihan button untuk memudahkan kita masa tengah shoot video. Boleh tukar lens dan buka quick menu yang kita boleh customize ikut personal setting korang sendiri tanpa perlu go through banyak step lah. Selain itu juga bateri untuk model baru kali ni pun lebih besar, iaitu 1800 mAh berbanding dengan model sebelumnya hanyalah 1635 mAh. So memang ketahanan bateri untuk model kali ni lebih tahan lama lah berbanding dengan model sebelumnya. Dan walaupun Insta360 X3 masih dengan 4 mikrofon, tapi mikrofon kali ni lebih advance dengan fungsi one reduction untuk dapatkan audio yang lebih crispy, natural dan juga balance. Lagi-lagi untuk tujuan vlogging dekat kawasan outdoor lah. So itu adalah antara upgrade terbesar yang Insta360 lakukan pada model X3 yang terbaru ni dari segi physical dia. Walaupun nampak lebih kurang sama macam model sebelum ni, tapi kali ni dia punya size screen lebih besar, lebih banyak pilihan button untuk memudahkan masa proses shooting, and dia punya bateri lebih tahan lama dan ada mikrofon wide reduction. Dan lain tu ada minor upgrade jugalah dari segi dia punya lens apa semua. So dari segi rakaman video pula, aku rasa model kali ni nampak lebih advance dan juga pilihan untuk features baru tu memang banyak gila kalau nak bandingkan dengan model sebelumnya. So banyak features baru yang memang tak ada pada One X2 ataupun pada One RS dan sebagainya. So memang special dihaskan pada X3 ni saja. Yang first kali untuk sensor kamera kali ni boleh capture 72 megapixel 360 foto untuk kualiti gambar yang lebih sharp. Lagi-lagi suasana outdoor dengan pencahayaan yang natural dan juga wide view lah. Rasanya ini adalah 360 action camera yang paling besar sekali megapixel dia untuk sebuah kamera yang besar kecil ni. So korang boleh tengok sendiri, ini adalah hasil gambar yang aku ambil menggunakan dia punya kamera 72 megapixel 360 foto. Seterusnya, kalau nak bercakap pasal rakaman video lagi, sebelum ni Insta360 One X2 hanya boleh rakam video single lens dengan 2.7K resolution saja kan. Tapi untuk Insta360 X3 kali ni, dia punya single lens boleh rakam video sampai 4K guys. So itu adalah antara upgrade yang besar juga Insta360 lakukan pada model baru kali ni. Bermaksud kamera ni bukan hanya ada kebolehan rakaman video 360 yang bagus, tapi dia juga boleh rakam video single lens 4K yang padu juga guys. Tapi frame dia hanya limit sampai 30fps sajalah, so tak ada 60fps. So dia lebih sesuai untuk cinematic footage. Mode 4K single lens ni memang aku rasa lebih sesuai untuk orang nak buat vlogging ataupun POV punya footage, macam korang nak letak kat dada, kat kepala untuk nak shoot bahagian depan saja without they shoot every angle macam 360 video tu. So itu something yang maybe ikut pada mood yang korang nak pakai juga. Macam aku, kadang-kadang kalau aku nak shoot satu bahagian saja, aku just gunakan 4K single lens. Tapi kalau aku nak shoot sekeliling aku, just tukar kepada mode 360 video saja. So depends pada keperluan masing-masing lah. Seterusnya, special untuk Insta360 X3 ni saja ada features baru yang digelar sebagai Mi Mode. So kelebihan features ni adalah lens kamera akan lock dekat kita saja instead of kamera shoot dekat bahagian lain. Tapi hanya limit pada resolution 1080p 60fps saja yang bagi aku sesuai untuk action punya video. Bila dah kamera lock dekat kita, masa proses editing framing tu tak perlu susah-susah dah nak kena edit untuk framing the fokus dekat kita, sebab Mi Mode tu memang capture dan fokus pada kita punya badan ataupun muka sajalah. So dia lebih sesuai untuk korang nak buat sebagai tujuan vlogging atau
ataupun nak shoot tanpa dia capture orang lain punya muka ke ataupun framing tu lari-lari, itu adalah antara kelebihan Mi Mode pada Insta360 S3 yang tak ada pada model sebelumnya. Seterusnya, features baru lagi dengan kamera ni adalah 360 Active HDR video yang membolehkan untuk korang dapatkan footage dengan warna yang lebih nampak vibrant dan juga sedia cantik tanpa perlu banyak color adjustment. Tapi kalau nak shoot video 360 yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Just boleh tukar je mode video ikut korang punya keperluan sebab max resolution dia sama, iaitu 5.7K 30fps. Kalau 360 video yang biasa mungkin lebih kepada orang yang perlukan warna lebih natural dan juga post editing color yang lebih freedom lah. But untuk yang Active HDR tu, aku nampak color dia lebih dah memang sedia cantik, so tak perlu banyak editing dah. So dia lebih kepada orang yang nakkan point and shoot dan juga boleh terus upload dekat social media ataupun dekat TikTok dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya ni adalah features yang paling ramai suka sekali dengan kamera Insta360, iaitu bullet time. So kali ni korang boleh rakam video dengan resolution 4K 120fps, boleh dapatkan footage yang berkualiti dan juga slow motion yang memang sangat-sangat smooth. Kalau korang tak familiar dengan features yang digelar sebagai bullet time, dia punya footage tu memang sangat-sangat epic gila guys. So dia boleh rakam video masa kamera ni berpusing gunakan tali, tapi dia akan slow mokan moment tu masa korang tengah berlari ke, melompat ataupun buat any activity, membuatkan moment tu nampak sangat-sangat epic gila guys. Dan ini adalah features yang memang wajib korang kena gunakan kalau korang beli kamera ni. Takkan itu saja kan? Apa yang menarik lagi dengan kamera ni? Guys, korang boleh shoot 8K 360 timelapse video dengan Insta360 S3 ni. So resolution tu memang sangat-sangat besar, 8K, kualiti memang cukup-cukup padu dan juga dia punya color tu memang cantik gila. Lagi-lagi kalau dapat pencahayaan outdoor yang memang ada cahaya matahari yang cukup baik, awan-awan and angin-angin sepoi bahasa. So timelapse video tu akan menjadikan korang dapat footage yang memang epic gila guys. Yang terakhir sekali, aku rasa macam tak lengkap lah bila kita just cakap kelebihan rakaman video dia, tapi stable ke kamera ni? Of course stable sebab dia ada fungsi flow state stabilization dan juga horizon lock untuk memastikan korang dapatkan footage yang very stable dari segi rakaman video masa tengah buat aktiviti yang lasak macam riding ke, cycling, tengah berlari ke, hiking dan sebagainya. Flow state stabilization tu memang sangat-sangat membantu untuk memastikan video tu nampak very stable walau macam mana sekalipun keadaan korang. So korang nak melompat ke, nak berlari ke, nak berpusing dan sebagainya, memang kamera dia sangat-sangat stable untuk nak capture gambar ataupun video yang tinggi resolutionnya. So itu adalah antara satu kelebihan terbesar juga untuk kamera yang sekecil ini. Walaupun nampak macam biasa je, tapi dia punya stabilization tu memang wow gila guys. Selain tu ada horizon lock. So mungkin ada yang tak faham lagi apakah itu horizon lock pada kamera sekecil ini. Fungsi stabilize horizon lock ni akan membolehkan untuk kamera tu stay dekat straight view yang nampak stable instead of nampak pening sebab kamera tu tengah berpusing-pusing kan masa tengah shoot aktiviti korang. Contoh masa tengah having fun dengan ride roller coaster, so roller coaster tu kan berpusing-pusing kan. Dengan adanya horizon lock pada kamera ni, dia akan nampak satu view yang stable je, dia takkan berpusing jugalah ikut roller coaster tu. So itu adalah antara kelebihan dan juga yang menarik dengan stabilization yang daripada Insta360 S3 yang baru ni. Memandangkan Insta360 S3 ni ada flow state stabilization dan juga horizon lock untuk rakaman video yang lebih stable. So aku akan tunjuk kat korang macam mana aku lari kat kawasan ni untuk tengok sama ada stabilization dia padu ke tak padu. Okay, let's go. Ini aku menggunakan video 4K 30fps yang single lens dia saja. Okay, kita lompat sikit. Ya. Woo. Sekarang ni aku nak cuba flow state stabilization untuk 360 video dia dengan resolution 5.7K dan juga 30fps. Let's go, kita running. Woo! So guys, itu adalah antara perkara yang menarik dan juga pembaharuan yang Insta360 lakukan pada model S3 yang baru ni. So mungkin antara korang tertanya jugalah kan, apa perbezaan dia dengan Insta360 One RS yang baru juga dilancarkan pada tahun ni. So bagi aku, Insta360 S3 ni adalah sebuah powerful 360 kamera dengan dua kebolehan dalam satu kamera, tanpa perlu korang tukar-tukar modul kamera apa semua. Just gunakan kamera ni saja, very pocketable, portable dan juga point and shoot. So dia macam on the go punya kamera action yang ada dua kebolehan lah.
4K single lens dan juga 360 video yang cukup-cukup berkualiti. Kalau nak compare to One RS, yes, mungkin banyak kelebihan dia pada single lens dia dengan 4K 60fps dan korang boleh tukar-tukar bateri very easy apa semua, but dia macam agak leceh lah kan, sebab nak kena tukar mode kamera, nak kena bawa extra lens apa semua. Berbanding dengan Insta360 S3 ni, korang just keluarkan pada poket, tekan saja shoot dan ikut mood apa yang korang nak, just tukar saja pada bahagian skrin dia. So itu adalah antara kelainan dan juga perbezaan yang paling ketara lah daripada One RS dan juga Insta360 S3 ni. So dia punya target market mungkin sedikit berbeza. Yang ni dia lebih kepada macam on the go punya kamera untuk orang yang nak sebuah kamera yang very simple untuk content creator. So aku rasa itu saja video kali ini mengenai Insta360 S3 yang terbaru ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Terima kasih kerana menonton dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.